Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Mohon maaf kerana saya tidak boleh live kerana line internet yang tak berapa bagus. Jadi terpaksa kita buat keputusan pengumuman demi pengumuman, keputusan demi keputusan dari masa ke semasa. Okey, ada keputusan terkini. Sekarang pukul 7.15 malam. Sudah cukup gelap di negeri Sabah. Walaupun begitu, keputusan terkini ini mungkin boleh berubah dari masa ke semasa, dan kita harus nyatakan juga bahawa ada sedikit mengecewakan kehadiran atau turunnya peratusan mengundi di Parlimen Parlimen Pulai dan Simpang Jeram yang sangat rendah, mungkin kerana disebabkan oleh hujan. Baik, ini keputusan yang baru saja diterima. Keputusan yang baru saja diterima untuk DUN Simpang Jeram. Sekali lagi, ini keputusan untuk DUN Simpang Jeram. Sebelum itu memang sudah dapat dijangkakan, dan ramai penganalisis politik, ramai juga pemerhati politik, ramai juga pengulas-pengulas politik, ramai juga ahli-ahli politik, ramai juga orang bekas politik, ahli akademik yang sudah menjangka bahawa untuk DUN Simpang Jeram peluang cukup besar untuk Perikatan Nasional menang di sana. Jadi pada pukul ini perkembangan terkini pada pukul 6.52 petang tadi, update terkini untuk pengiraan undi daripada semua sumber yang saya lihat, yang saya ambil, nombornya sama. Jadi ini boleh dianggap sebagai sahih kerana banyak sumber dan semua nombornya sama. Ada 3 calon yang bertanding, iaitu S. Jegannathan daripada Bebas pastinya, yang tiba-tiba muncul dan sanggup untuk melawan. Dan saya fikir beliau akan, ini ramalan saya saja, saya fikir S. Jegannathan ada peluang, beliau ada risiko beliau akan kehilangan deposit kali ini. Kemudian calon daripada PH, Nazri Abdul Rahman pastinya, dan juga calon daripada Perikatan Nasional yang cukup hebat, bukan mudah untuk PH kalahkan, iaitu Dr. Mazri Yahya, pakar bedah. Okey, keputusannya ialah S. Jegannathan pada pukul 6.52 petang tadi mendapat kosong undian. S. Jegannathan dapat kosong undian, manakala Nazri Abdul Rahman daripada Pakatan Harapan ketinggalan dengan 25 undian saja diterima pada pukul 6.52 petang tadi. Dan Dr. Mazri Yahya daripada Perikatan Nasional mendahului dengan 36 undi. Mana kata kalau dikira secara matematik, calon daripada Perikatan Nasional setakat ini mendapat majoriti 11 undi, meninggalkan calon daripada Pakatan Harapan, Nazri Abdul Rahman. 11 undi, ya. 11 undi. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya fikir ini akan berubah dari masa ke semasa. Ini akan menentukan dari masa ke semasa siapa yang bakal menang. Tapi setakat ini kita sudah nampak Dr. Mazri daripada Perikatan Nasional sedang mendahului dengan 11 undi majoriti, meninggalkan Nazri Abdul Rahman daripada Pakatan Harapan. Manakala jangkaan saya, S. Jegannathan, calon bebas, akan kehilangan deposit. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya ada ramai kawan, ya. Saya ada ramai kawan, dan ramai sangat latar belakang politik lah kawan-kawan saya ini. Ada yang saya baru kenal, ada yang sudah lama kenal, ada yang sudah berpuluh tahun kenal, ada yang baru kemarin kenal.
Tapi yang pasti mereka tahu bahwa saya ini adalah pembaca berita politik dan pemerhati politik serta pengulas juga lah kadang-kadang. Jadi begini ya tuan-tuan dan puan-puan. Cara saya apabila saya ditanya oleh rakan-rakan atau terutamanya yang saya tak kenal baru jumpa, mereka tahu channel saya, kemudian mereka tanya, apa pendapat kamu tentang kerajaan ini, kerajaan itu? Cara saya ialah, siapapun kerajaan pada ketika itu, cara saya untuk mengetahui latar belakang politik mereka, apa yang mereka sokong adalah, saya akan mengutuk dulu. Saya akan kutuk dulu kerajaan tersebut. Contoh saja baru-baru ini, baru sebentar tadi ada seorang rakan. Ini rakan lama, ada lebih 7 tahun saya kenal rakan ni. Dia adalah seorang doktor pakar ya, doktor pakar. Dia adalah seorang doktor pakar. Dia tanya saya tentang keadaan semasa politik negara Malaysia, terutamanya Perdana Menteri menjelang pilihan raya. Bukan menjelang, sekarang pilihan raya ni ya. Jadi caranya saya seperti biasa, saya akan kutuk dulu. Saya kata Anwar Ibrahim ini memang tak boleh pakai. Kemudian dia terkejut. Terkejut. Dia kata, kenapa you kata macam begitu? Dia kata Perdana Menteri Malaysia sekarang ini sebenarnya terbaik tau. Ingat dia seorang doktor pakar. Dia kata Perdana Menteri Malaysia seorang yang sangat-sangat hebat, tapi ramai tak faham. Dia kata, oh kenapa? Saya kata, dia kata Perdana Menteri Malaysia sekarang ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, baru saja menerajui Malaysia sebenarnya tak sampai setahun pun. Baru memasuki bulan ke-9 atau bulan ke-8. Tapi lihat, dia kata perkembangan yang terjadi di negara Malaysia. Pertumbuhan ekonomi semakin baik. Dia kata lagi begini ya, ini pikiran orang yang bijak. Dia kata begini, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim, terpaksa mengambil keadaan negara Malaysia yang telah dalam keadaan yang amat-amat parah. Bukan kerana kepimpinan yang tak bagus dulu-dulu itulah. Saya tak nak juga saya tak nak juga komen lebih-lebih tentang Perdana Menteri yang lama-lama tu, tak. Tapi kita memang kena kacau dengan COVID lah. Datuk Seri Anwar Ibrahim terpaksa melalui hutang negara Malaysia yang mencecah 1.5 triliun. Jadi itulah dia punya cabaran. Kemudian kawan itu yang doktor pakar itu kata begini, bayangkan saja satu syarikat itu yang sangat bermasalah diambil alih oleh CEO baru. CEO itu selalunya memerlukan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk memperbaiki tau syarikat itu. Jadi kemudian dia akan melalui banyak perkara. Di dalam syarikat itu ada orang yang banyak songeh, ada orang yang kuat mengampu, ada orang yang bertalam bermuka-muka, ada orang penipu, ada orang jujur, ada orang yang cakap tak serupa bikin, macam-macam lah. Jadi itulah yang akan dilalui oleh CEO itu, kata kawan itu. Nah, dia kata kepada saya, kerana itu dia kata kepada saya, bayangkan itu kita cerita tentang syarikat. Yang sekarang kita cerita ini, katanya kepada saya, bukan tentang syarikat, tapi sebuah negara. Sebuah negara, syarikat berapa ratus, berapa ribu sangat rakyat, pekerja. Tapi sebuah negara, Malaysia, mencecah hampir 30 juta sekarang. Jadi ada lebih kurang 30 juta yang perlu dihadapi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan banyak sekali sungai. Jadi dia kata, bagilah peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk memberikan keputusan yang baik, untuk memberikan satu impak yang baik kepada negara. Akhirnya barulah saya mendedahkan bahawa saya ini bukanlah anti kerajaan. Saya cuma ingin melihat pandangan beliau tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey. Apa yang saya ingin ulas di sini ialah, yang saya hairan, banyak juga orang yang saya jumpa, orangnya biasa-biasa.
saya bukan nak pandang rendah kepada pekerja-pekerja yang lain, sebab saya pun tak ada kerja. Kerja saya kerja biasa-biasa aja, gaji tak besar mana pun. Tapi tentang fikiran, mentaliti. Sebab itu orang perlu berpendidikan tinggi, supaya mentaliti itu lebih terbuka, supaya berpandangan jauh, faham tentang selok belok ekonomi. Bukan sembarangan takzub dengan parti politik, apalagi penunggang agama. Itu tak betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang saya hairan ini, orang-orang profesional, orang-orang berpangkat tinggi, orang-orang besar berpendidikan luar biasa, doktor pakar, engineer, saya ada kawan engineer, ada kawan lawyer, ada kawan businessman, saya ada kawan banyak lagi. Guru-guru pun saya ada. Dan saya boleh katakan tak semualah. 90% kawan-kawan saya ini dapat melihat hala tuju yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan mereka setuju bahwa Datuk Seri Anwar Ibrahim perlu diberikan tempo masa yang sesuai untuk membuktikan dirinya. Manakala orang-orang yang selalunya orang-orang yang perasan berpendidikan, perasan berpengetahuan tinggi, perasan sungguh-sungguh berilmu, yang inilah yang hantam kerajaan. Bila kita tanya, okey, apa yang kamu tahu tentang ekonomi? Tak tahu apa rupanya. Yang mereka tahu tengok media sosial, bila orang komplain dia pun ikut komplain, tak pun fikir tentang benda lain. Dia tak fikir pun tentang apa itu dasar ekonomi, bagaimana itu boleh terjadi, berapa hutang negara, apa liability, apa aset negara. Dia tak fikir yang tu. Yang penting dia dapat ikut kepada pemimpin yang dia taksub. Lebih teruk lagi kalaulah pemimpin-pemimpin tersebut ada pula yang kadang-kadang ramai rakyat kata ekstremis. Dia pun ikut je lah. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, negeri Sabah sekarang ini, setelah adanya kepimpinan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya boleh akui bahawa ada banyak perubahan yang saya lihat dalam tempoh masa yang sekejap saja. Ada banyak perubahan yang berlaku, terutama di tempat saya. Mungkin ini usaha orang dulu-dulu lah, pemimpin yang dulu-dulu. Tapi yang saya maksudkan ialah the sense of urgency, Bila ada pemimpin yang betul, semua itu mau dilakukan dengan segera, tak mau lagi tangguh-tangguh. Ini betul-betul terjadi tau. Supermarket CKS di belakang saya ini sebagai bukti dia. Sekarang bila ada kerajaan baru, MA63 tak malu-malu lagi orang Sabah untuk mau boleh bincang dengan kepimpinan daripada persekutuan, dan itu diambil kira dengan amat serius. Lepas tu berapa banyak yang negeri Sabah sudah dapat daripada MA63? Semakin banyak. Inilah bezanya orang yang berpendidikan dengan orang tak berpendidikan. Duk hentam saja. Okey, pendidikan maksud saya itu bukan tentang dapat sijil kah, dapat diploma kah, master kah, bukan. Tapi pendidikan ini pada pendapat saya adalah seperti mana tok guru saya ajar. Tok guru saya ajar, pendidikan itu bukan belajar di sekolah, tapi pendidikan itu adalah dipupuk daripada mentaliti, daripada pikiran kritis yang logik, pikiran kritis yang benar-benar membuat penakulan, membuat pikiran kritis, membuat semua ada sebab-musabab. Bukan hanya tiba-tiba hentam kromo suka hatinya saja. Anda setuju dengan saya? Mari kita sama-sama berikan peluang kepada kerajaan ini. Saya tak pernah undi Anwar Ibrahim, saya terus terang. Sebab Anwar Ibrahim tak pernah bertanding di tempat kami. Jadi saya tak pernah undi Anwar Ibrahim. Tapi saya sentiasa menyokong kerajaan. Apapun kerajaan saya tetap sokong. Tapi kali ini kerajaan yang Anwar Ibrahim ni special lah. Sebab tak pernah lagi ada kuasa yang begini terjadi. Okay? So, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.